Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak kerana dapat bersama-sama berinteraksi dengan haji-haji dan hajah-hajah yang saya kasihi sekalian. Okey, boleh dengar tak apa yang saya cakap? Alhamdulillah dengar Datuk. Okey. Pertama sekali Dan kami juga berterima kasih Datuk kerana sudi berjumpa dengan kami dan kami sangat berbesar hati berjumpa dengan Datuk di sini. Okey. Sebelum apa-apa saya telah cuba berinteraksi dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong untuk sembah maklum tentang pertemuan kita secara video conference pada petang ni, dan dengan mengharapkan daripada tuanku, kami nak sampaikan, tuanku sampaikan salam mereka berdua kepada para jemaah haji Malaysia, bakal-bakal jemaah haji Malaysia ini. Jadi saya mulakan dahulu soalan-soalan sebelum daripada saya bincang yang lain. Soalan yang pertama, saya nak setiap seorang ambil masa dalam 15 saat perkenalkan diri dan di mana di Mekah ataupun Jeddah tinggal, tugas sebagai apa, itu saja. Nombor 1, Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di Prince Sultan Cardiac Center sebagai staff nurse. Ini almost 8 tahun. Okey. Yang kedua, Syahirah. Assalamualaikum, nama saya Syahirah Hasbullah, bekerja di King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Jeddah. Sudah 3 tahun berada di sini. Yang ketiga, Atikah. Oh, Atikah tak ada. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atikah binti Syamsuddin. Saya bekerja sebagai staff nurse di Hospital Madinah Cardiac Center dan tinggal di Madinah. Yang keempat, Mariam Munirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Munirah binti Muhammad Masrur dan saya sekarang pelajar di Princess Nur di Riyadh. Sekali lagi ulang, belajar. Pelajar di Riyadh di Princess Nura University. Okey, bidang apa tu? Sekarang final SEM di kelas Kelas? Ma'had. Maha. Okey, terima kasih. Okey. Muhammad Uwais. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Uwais bin Muhammad Rosli. Sekarang di semester 3 di Universiti Islam Madinah dalam bidang syariah. Okey. Muhammad Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Anggulia. Sekarang merupakan pelajar di Universiti Islam Madinah tahun keempat dalam bidang syariah. Nur Aini Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Nurdin. Saya bekerja sebagai pengurus syarikat-syarikat di Laman Penyelidikan di King Abdullah University Science and Technology. Fatin Daud. Assalamualaikum Datuk Doktor. Nama saya Fatin Daud dan saya seorang pelajar di Universiti Ummul Qura di Ma'had di universiti. Mustafa Muaz. Assalamualaikum Datuk. Nama saya Mustafa Muaz. Baru saja graduate daripada master di Universiti Islam Madinah dalam bidang fiqh 4 mazhab. Okey. Soalan saya yang pertama, seorang saja jawab. Macam mana cara untuk dapat pergi menunaikan haji? Cara prosesnya? Baik Datuk, insyaAllah yang pertama saya yang akan jawab. Berkenaan dengan SOP tahun ini, hanya rakyat
yang bermukim di Saudi sahaja yang boleh diterima, dan caranya adalah kita mendaftarkan secara online. Kita daftarkan nombor iqamah kita. Seterusnya nanti daripada kata Menteri Haji Arab Saudi, pemilihan berdasarkan computerizing. Maksudnya 100% komputer yang memilih tanpa ada intervensi daripada mana-mana pihak. Begitu Datuk. Okey, soalan yang kedua mungkin sahabat kita boleh jawab. Setiap negara diambil berapa orang kalau ada maklumat, dan berapa jumlah keseluruhan yang akan buat haji pada tahun ni yang resmi? Baik, saya jawab Datuk. Ya. Sekarang ini yang diterima hanyalah 1,000 orang sahaja jemaah haji tahun ini. 30% iaitu 300 daripada rakyat Saudi sendirilah, dan 70% lagi untuk orang luar. Dan setakat yang kami maklum, kita ada 160 buah negara yang selain daripada rakyat Saudi, dan kira-kira lebih kurang 5 hingga 10 orang bagi setiap negara lah yang terpilih. Dan kami 8 orang ni yang terpilih daripada Malaysia. Alhamdulillah. Okey. Apabila nama anda dipilih, proses seterusnya sebagai contoh, bila akan berkumpul di hotel di Mekah ataupun terus ke Arafah, dan macam mana akan dilangsungkan perjalanan barnamij atau program yang telah disusung? Okey, saya jawab ya. Ya. Jadi selepas kami diterima, saya dapat panggilan daripada Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Saudi, untuk bertanya jika ingin meneruskan, dan jika ingin meneruskan, pada malam itu mereka hantar 2 orang doktor ke rumah untuk mengambil swab test dan juga injection meningitis. Dan selepas itu kami diperlukan untuk kuarantin di rumah untuk beberapa hari, dan pada 4 Zulhijjah semua jemaah yang dah dapat keputusan swab test ke meeting point, ke titik tempat perjumpaan di 4 Points by Sheraton di Mekah. Okey, boleh sambung. Selepas tu apa pula yang akan berlangsung? Okey, saya jawab Datuk. Lepas daripada berkumpul di Sheraton Hotel ni, kita kena kuarantin sampai 8 Zulhijjah, dan esok kita akan start untuk pergi ke miqat, untuk pergi tawaf dan juga sa'i. So semuanya sudah dischedule. Okey, saya sampaikan sikit sebelum saya teruskan kepada saya panggil anak-anak lah ni. Bakar-bakar haji jemaah. Saya telah berhubung dengan Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, Tuanku Agong. Beliau nasihatkan kepada anda semua dan termasuk kami lah, supaya jaga kesihatan dengan sebaik-baiknya. Ini nasihat dia lah. Sahabat tolong tulis apa yang dia sebut tadi. Okey. Selepas daripada 8 hari bulan ini, cara pergi tu dengan bas yang disediakan, dengan ada rider ke, kemudian berada di Arafah tempat yang khusus, kemudian mungkin ada khutbah Arafah, sembahyang, dan seterusnya zikir, ibadat, doa seumpamanya, kemudian baru pergi. Gitulah caranya. Benar begitu? Dia pergi akan satu kumpulan ataupun berpisah-pisah? Saya jawab, Datuk. Kita pergi dalam sekumpulan di dalam bas daripada Masjidil Haram, mereka akan bawa kami ke Mina. Jadi lepas di Mina, bermalam di Mina, 9 hari bulan kami akan dibawa ke Arafah di Masjid Namira untuk khutbah Arafah. Oh, istimewa. Faham. Maknanya
semua ini besok akan berlepas ke Mina. Sebab besok hari Rabu. Hari Rabu. Hari Khamis dia berwukuf pergi ke Arafah. Ya, saya. Tapi duduk di Masjid Namirah, kemudian masuk tempat wukuf selepas sembahyang ibadat. Okey. Dari segi ada tak kena bayar kos-kos tertentu ketika berada di sana untuk apply haji ni? Doktor, Buat saya akan pada, Okey. silakan. setakat ni alhamdulillah saya mendapat berita bahawasanya haji pada tahun ini akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah, ini merupakan rezeki kami yang tak disangka-sangka. Saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur dengan nikmat yang telah diberi. Okey. Sekarang ni anda ada di mana? Saya jawab. Okay. Sekarang kami berada di 4 Points by Sheraton Hotel kat Makkah. Ni hari terakhir kami ada quarantine lah sebelum sekarang 7 Zulhijjah. Besok 8 Zulhijjah kami akan berangkat pagi-pagi pukul 4.30 tu kita dah semua dah turun dekat bawah dekat lobby dan kita dekat situ semua. Allahu Akbar. Okey. Saya nak dapat sikit gambaran sebab Sheraton Hotel tu tak jauh sangat daripada Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, tepi Masjidil Haram, kawasan hotel-hotel lain tu kosong ke ramai orang? Saya jawab Ustaz. Actually, yang part tu memang tak dapat jawab sebab kita orang daripada, contohnya saya daripada Jeddah, naik ke bas, lepas tu kita orang memang terus turun daripada bas tu terus kuarantin dalam hotel. So kita orang tak pernah lagi keluar tengok keadaan luar macam mana. Tapi setakat yang saya tahu memang kosong lah. Memang tak ada jemaah lain melainkan kita orang je kat situ. Hotel-hotel pun lengang semua? Betul. Ini kali pertama ni. Saya tanya dulu sebelum saya cakap ni. Awak semua akan buat haji apa? Tamattu', Qiraan, Ifrad? Saya jawab ya Dato' ya. Jadi haji kita ni insya-Allah haji ifrad ya Dato' ya. Tapi yang paling penting tu haji yang mabrur Dato'. Ya, setuju. Patin buat haji apa? Haji ifrad juga. Kami semua jemaah haji dinasihatkan untuk buat haji ifrad. Oh, tak payah tanyalah. Jadi semua haji ifrad. Pergi pun cari ifrad lah, seorang-seorang ni. Okey. Sebelum saya beri tazkirah sikit nasihat daripada saya, mungkin tuan-tuan sekalian ada nak tanya apa-apa kepada saya sebelum saya teruskan untuk tazkirah ringkas. Ada nak tanya? Soalan yang paling penting, Datuk, apa khabar Datuk? Bagaimana kesihatan Datuk dan keluarga? Tolong doakan. Sekarang ni di Malaysia parlimen. Jadi parlimen tuan-tuan tahu sajalah temperature kadang-kadang naik. Soalan-soalan tu temu. Tapi alhamdulillah insya-Allah. Ada lagi? Alhamdulillah. Soalan Datuk, terus terang daripada kerajaan Arab Saudi, diorang mewajibkan atau mengatakan bahawasanya setiap orang kena buat haji ifrad. Kemudian ada yang bertanya pada saya, boleh tak kalau seandainya saya nak buat haji qiran? Iaitu dengan berniat haji qiran dan membayar hadiah lah. Jadi sekiranya dia buat haji qiran, adakah dia berdosa kerana melanggar perintah kerajaan? Okey, dalam isu seperti ini sebaik-baiknya kita ikut apa yang disuruh oleh pihak pemerintah. Kami tak nafikan bahawa qiran dengan ifrad adalah sama dari beberapa aspek. Kenapa? Kerana kedua-duanya boleh buat serentak. Hak ni pula satu. Cuma bagi saya, bila disuruh ifrad, yang pertama sekali kita dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, ifrad adalah yang terafdal. Dan jarang biasanya kalau kita tengok mazhab Hanbali sebagaimana ustaz tahu, memang mereka suruh tamattu' lah yang paling afdal. Jadi dengan keadaan tawaf tak dihakkan, begitu juga sa'i, saya rasa memang kalau saya sendiri pun saya suka ifrad.
kerana selepas daripada itu kita boleh minta kepadanya untuk buat umrah sekali. Jadi kita akan dapat dua dalam keadaan ketenangan, dalam keadaan selesa, dan masaan kita di Kaabah dan juga ketika kita laksanakan sa'i, kita boleh buat dua kali. Sementara lagi kita patuh kepada kehendaknya. Bagi saya itu fabiha wa ni'mah, baik. Dan saya syorkan apabila diperintahkan macam itu, sebab kita ni satu rombongan, kita ada amir ataupun amirul hajj yang perintah seperti itu, kita ikut. Itu jauh lebih baik. Walaupun ada pilihan-pilihan yang mungkin kita boleh bayar dan dam dan seumpamanya. Ada lagi soalan? Okey. Kalau tak ada, saya mulakan untuk saya tazkirah. Lepas saya tazkirah, kalau ada satu dua soalan, kita akan buka. InsyaAllah dalam 2-30 minit kita akan berhentilah. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu-satunya datang ayat apabila taklif ibadat rukun Islam yang 5, tapi bila datang bab haji dimula dengan Allah dahulu, walillah. Tapi yang lain semayang fasallili rabbika, lili rabbika, inna salati wa nusuki baru lillahi rabbil alamin. Tapi untuk haji kepada Allah dahulu, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Di sini menunjukkan bahawa nombor satu, pembetulan niat adalah amat-amat penting, keikhlasan, dan ini peluang yang terbaik daripada hampir 30,000 lebih rakyat Malaysia. Anda terpilih. Hampir 1.5 bilion rakyat dunia Muslim, anda terpilih. Dan ini nikmat. Saya sendiri kalau boleh memang nak pergi. Ni sahabat-sahabat kan main duk merayu. Merayu pun memang tak boleh. Dan saya tertarik dengan jawapan kerana anda dapat memang daripada komputer, daripada cara begitu telus yang tak sangka anda boleh buat melaksanakan ibadat haji. Jadi syabas, dan ini benar-benar duyufur rahman. Jadi ambillah peluang bila kita buat haji ni. Dan masa kita buat haji ni, kita cuba ikut. Dan boleh jadi ini sejarah. 100 tahun lagi mungkin tak berlaku macam ni. Dan tak ada lagi orang akan boleh berlaku dalam sejarah buat haji dengan satu jumlah yang amat-amat minimum. Saya ingat sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang pun, ini boleh bilang lah salah satunya, inilah yang peliknya. Bukan orang tak ada, bukan orang tak ada duit, bukan orang tak berani, tapi ini peraturan dek kerana satu virus COVID-19 yang begitu mencabar dalam kesihatan manusia. Jadi bila kita dapat peluang seperti ini, kita akan tengok, kita akan guna sepenuhnya. Anda merupakan wakil-wakil kami daripada Malaysia. Saya amat berbangga dengan anda. Tapi saya tak nak cakap dari segi bangga dari sudut tu, tapi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang. Jadi bila berada dalam peluang, kita punya target nak ibadat sebagaimana ustaz kita cakap, nak dapat haji yang mabrur. Dan haji mabrur, Nabi sebut wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Tak ada balasan kecuali syurga. Bermula daripada niat haji, maka kita talbiyah. Talbiyah tu jelas kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik ini satu kalimah yang cukup mahal maknanya. Lebih hebat daripada kalimah na'am. Lebih hebat daripada kalimah bala. Tapi labbaik. Labbaik ini dalam arti kata serah bulat-bulat. Datang bulat-bulat. Dan kata orang dengan jiwa raga, dengan tubuh badan, dengan hati, dengan emosi, semuanya dia datang. Jadi dia datang talbiyah ni semata-mata untuk abdikan diri kepada Allah. Satu kalimah, mana-mana ibadat, tepat lain tak ada labbaik.
kita nak pergi masjid, labbaik Allahumma labbaik, masjid lain lah, masjid negara ke, masjid wilayah ke, orang tak sebut pun begitu. Tapi menuju ke ibadat pada Tuhan, labbaik. Sebab masa labbaik itu, separuh kehidupan kita sudah berubah. Kita bukan berinteraksi dengan manusia. Kita bukan berinteraksi dengan tempat, tapi kita berinteraksi dengan Tuhan. Sebab kaf tu kembali pada Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik ini peliknya dia datang dalam bentuk tasniah. Tasniah ni musanna dua. Labba yulabbi labban. Kalau dua labbayani. Jadi bila disebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ini bila sambung dengan kaf khitab kepada Tuhan, maka dibuang nun jadi labbaik. Labbaik ini datang dalam bentuk maf'ul mutlaq, ulabbi labbaik. Bila sebut labbaik itu dua kali, ulang dua kali datang, bukan sekali, dua kali, maknanya 4 kali dah. Berapa banyak kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai 4 kali ulang kalimah itu. Jadi di sini maknanya kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita duyufur rahman. Kita ambil peluang seperti ini bila kita boleh pergi ke Mina. Kita boleh gambarkan macam mana Hajjatul Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Dahlah duduk di Mina dalam keadaan kita ikut peluang ikut sunnah yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab kalau dulu kita biasanya pergi ke Arafah terus, tapi ini kita cuba. Jadi perjalanan ni kita tak perlu terkejar-kejar. Orang nak tawaf pun tak ramai, bebas umpamanya. Jadi ini peluang-peluang yang terbaik. Begitulah seterusnya. Cuma saya mewakili rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia ucapkan tahniah kepada anda semua terpilih, dan kami syukur sebagai wakil negara Malaysia, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan tingkah laku yang baik, dan tolong doa kepada kami semua, kepada Tuanku Agong, kepada pemimpin-pemimpin, kepada rakyat jelata, kepada negara Malaysia, bahkan kepada dunia, untuk keselamatan, keamanan, dan yang paling penting kita juga terlepas daripada COVID-19 ini. Doa untuk keluarga anda, untuk diri anda, untuk Islam, untuk ummah, untuk negara. Kita doa dan kita adukan kepada Allah. Dan pesanan saya, guna masa sebaik-baiknya. Haji yang ditempuhkan tak lama, kurang daripada 5 hari ataupun paling banyak pun 6 hari. Bermula esok 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. Biasanya buat nafas awal lah kot. Lepas tu selesai dah. Paling lama pun 6 hari ataupun 7 hari. Masa-masa inilah masa-masa yang terbaik untuk anda abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat, semayang, lepas daripada Tok Imam ataupun Tok Khatib sembahyang Zuhur dan Asar secara ni, sebab kita ikut mereka jumlah tak ramai, kita tak ikut macam tabur haji macam biasa. Jadi lepas daripada sembahyang itu, itulah waktu permulaan wukuf untuk didoakan. Sebab dalam sejarah kalau kita baca hadis riwayat Muslim dan lain lagi, Nabi selepas saja itu tak lekang daripada dia doa. Munajat sampai asar, sampai maghrib, dekat dengan masjid, dekat dengan Jabal Rahmah. Nabi doa kepada Allah sehingga selesai. Kemudian dia terus menuju ke Muzdalifah. Jadi ambil peluang baik-baik. Tak perlu gapah-gapah. Sebab awak 1,000 orang je. 1,000 orang, kawasan yang muat 3 juta. Jadi tak adalah nak berebut-berebut. Kalau melontar tu tuan-tuan, tak payahlah berebut-berebut. Apa benda pun tak ada dah. Ini peluang. Ambillah peluang yang seterbaiknya. Dan saya katakan bahawa saya syukur kepada Allah. Anda semua, Allah kurniakan peluang seperti ini. Dan doalah yang terbaik untuk diri anda, keluarga anda, negara anda, negeri, kaum kerabat. Dan kita nak supaya
saudara-saudara semua, saudari-saudari, saya sebut haji-haji, hajah-hajah, dikurniakan haji yang mabrur dan amalan yang diterima, yang makbul, tijarah yang tak mengandungi kerugian dan kejayaan berpihak kepada anda dalam pelajaran, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah yang saya nak sampaikan kepada anda semua. Kalau ada satu dua soalan sebelum kita tutup dengan doa, silakan. Datuk, silakan Uz. Saya ada satu soalan Datuk, yang minta nasihat Datuk lah. Tentang kalau haji ni kita sebut dia adalah satu perjalanan tarbiyah dan juga satu perjalanan doa. Betul Datuk? Kalaulah nak minta nasihat Datuk, ada tak doa yang paling baik sekali waktu haji ni, ataupun doa yang patut kita diulang-ulang sepanjang haji yang 5-6 hari ni, Datuk? Ya. Ditanya kepada Syekh Syangqiti hafizahullah taala, dan juga dinisbahkan kepada hak sebenar lagi sebelum pada tu Imam Asy-Syafi'i. Dan ini telah sepakat ulama, doa yang terbaik adalah doa yang kita lakukan dan kita baca tak kala kita berada antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tapi saya lihat dalam masalah ini seorang itu lebih tahu apa yang patut dia doakan. Siapa yang doa untuk orang, maka Allah kembalikan doa kepada orang itu juga kepada diri dia sendiri. Jadi doalah yang terbaik, kalau boleh bukan semata-mata peribadi tapi umum, untuk Islam sebagai contoh, untuk umat Islam sebagai contoh. Jadi kalau kita dapat doa macam itu adalah terbaik untuk kita, insya-Allah. Ada lagi? Terima kasih Datuk. Siapa lagi? Minta maaf Datuk kalau bertanya lagi, berkenaan dengan saya dengar dari Datuk cerita bahawasanya Rasulullah SAW berdoa tanpa henti daripada Zuhur sampailah ke Maghrib. Jadi macam mana kita nak dapatkan momentum semangat berdoa tu dengan waktu yang begitu panjang, dan orang kata tak ada rasa macam malas, tapi kita nak sentiasa berdoa tanpa henti. Okey, pertama sekali kalau saya syorkan pada hari ke-9 Zulhijjah tu, pagi tu kalau nak tidur dulu. Jadi kadang-kadang orang kita ni dia tersilap. Masa itulah dia doa dah pagi. Sampai lepas Zuhur dia tidur pula. Sedangkan waktu premium sebenarnya selepas Zuhur. Lepas Zuhur sampai kepada Maghrib. Jadi kita boleh tidur, boleh berehat, boleh ni, lepas tu kita doa. Doa ni yang pertama sekali kita doa dalam bentuk seorang-seorang. Doa mungkin dalam sejam, setengah jam. Kemudian berehat, makan, zikir banyak-banyak. Kemudian kita selang-seli pula doa secara berkumpulan. Maksud saya untuk membuat kekuatan, mula-mula mungkin Muhammad Hakim doa. Lepas pada tu doa seorang-seorang. Kemudian Muhammad Uis pula doa. Doa pula seorang-seorang. Lepas tu Ustaz Mustafa pula doa. Kita pakat bergilir macam tu. Jadi di situ kelangsungan untuk abdikan diri kepada Allah adalah mudah dan kita akan semangat. Kita tak perlu doa semata-mata, tapi kita gabungkan dengan pelbagai acara ibadat. Zikrullah dengan pelbagai sirahnya, baca Quran sebahagiannya dan acara-acara lain termasuk kita doa. Maka itulah cara yang terbaik. Terima kasih Datuk. Boleh saya tanya lagi Datuk? Okey. Yang seterusnya. Yang berkenaan dengan hadis Rasulullah berkata khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan doa yang Rasulullah SAW baca dan Nabi-Nabi sebelumnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Jadi soalan saya Datuk, kenapa kalimah zikir ni disebut sebagai doa?
Okey. Riwayat seterusnya menunjukkan Nabi menyebut dengan kalimah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seafdal apa yang aku ungkapkan dan juga para nabi sebelumku. Jadi dia tak sebut doa, dia sebut macam tu. Itu. Tapi yang ustaz sebut sebaik-baik doa itu doa Arafah itu betul. Kenapa? Kerana yang pertama, bila kita sebut kalimah seperti itu, maka di situ yang pertama tanda ketauhidan. Kita sedang buat haji pada puncak rukun yang kelima, digabungkan dengan pensyariatan rukun Islam yang pertama iaitu syahadatain. Jadi masalah dalam bab haji kita tengok pengukuhan dari segi akidah, dari segi iman itu kuat. Sebab itu labbaik Allahumma labbaik, ada sebut labbaik la syarika lak labbaik. Kita tengok. Begitu juga dengan doa yang kita zikir yang dibaca tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa zikir-zikir ini penting. Kenapa? Kerana di situlah kita mengisbatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kesucian seperti itu, al-wala wal bara semata-mata kerana Allah, maka di situ kita ingat balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Nabi SAW menyebut antahira baiti lit-taifin wal akifin waruka'is sujud sebagai contoh. Jadi di situ suruh bersih, suruh suci, itu sekadar bukan semata-mata daripada berhala-berhala, daripada patung-patung Lata, Uzza, Manat dan seumpamanya yang ada di Kaabah semua sekali, tapi juga jiwaan kita, hati kita, kita tauhidkan, kita fasakkan, kita pasakkan betul-betul semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan sebab itu saya lihat bahawa tak dapat tidak kita banyak zikrullah, kita doa banyak, kita benar-benar mohon kepada Allah. Kerana ketika kita berada di Arafah, dan ketika kita berada di Arafah ni, kita telah dapat 3 kelebihan. Ada orang dia dapat masa. Masa tu artinya contohnya hari Jumaat, contohnya bulan Ramadan ke, malam itu Qadar ke, itu masa. Ada orang dapat tempat. Tempat tu macam dalam masjid, depan multazam dan seumpamanya. Ada orang tu dia dapat keadaan ketika hujan, ketika perang, ketika apa, dia doa mustajab. Tapi anda ketika berada di Arafah, terhimpun pada anda 4 perkara. Yang pertama sekali, anda berada pada hari Arafah, itu mustajab doa. Yang kedua, anda berada di Arafah itu sendiri, itu mustajab doa. Ketiga, anda datang kepada Allah dalam ibadat haji untuk merukunkan daripada rukun-rukun haji, itu hal kadang. Yang keempat, anda adalah tetamu Allah. Pada masa itu, gunakanlah masa itu. Kalau orang tahu, siapa dia boleh beli masa macam tu. Sebab orang lain boleh buat, saya boleh doa depan Allah, tapi saya bukan berada di Arafah. Tapi anda berada di Arafah. Ambillah peluang dengan sesungguh-sungguhnya. Doa, insya-Allah kehidupan anda berubah, bahagia dan kejayaan sentiasa mengiringi anda. Okey. Ya, ada lagi? Okey. Siapa dia dulu? Hakim dulu. Muhammad Hakim dulu. Okey. Okey, Datuk, sini. Saya ada soalan berkenaan dengan fiqh. Dikatakan bahawa bulan Zulhijjah ataupun hari Arafah, kita dibenarkan untuk mengkasarkan solat Zuhur dan solat Asar. Itu solat Zuhur 2 rakaat dan solat Asar 2 rakaat. So saya nak tanya Datuk, manakah yang lebih baik? Adakah kita solat Zuhur 4 rakaat dan Asar 4 rakaat lebih afdal, atau maupun solat yang dikasarkan Zuhur dan dikasarkan Asar itu lebih? Itu saja soalan saya. Okey. Dalam situasi seperti anda, kerana anda ikut satu jemaah, jemaah itu dilead oleh Saudi, maka anda ikut cara itu lebih afdal.
itu lebih baik. Tetapi kalau musim haji yang ramai yang banyak itu, kita pula duduk Mekah dah lama berkampung, kemudian pergi. Itulah khilaf yang disebut oleh Imam Nawawi dengan kita buat tamam, kita qasar, kita buat tamam, sekadar jamak tamam dan seumpamanya. Tapi dalam situasi seperti anda, maka yang paling afdal ikut cara mereka, dan saya berpendapat biasanya mereka akan qasar dan jamak. Jadi buat di situ anda mempunyai masa yang banyak untuk abdikan diri kepada Allah, ibadat dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Ni Syahirah. Okey, Datuk, soalan saya berkaitan dengan jenis haji. So, seperti yang kita tahu, haji ifrad dengan haji kiran, pergerakan dia sama. Cuma yang beza dia cuma bahagian niat dengan hadiu. Haji kiran dikenakan hadiu. So, di Arab Saudi ni kita orang ada satu application, ada company yang kita boleh beli hadiu dekat situ. So, sekiranya saya tak ikut pemerintah, and then saya nak buat haji kiran. So apa macam mana Ustaz? Okey. Status haji saya waktu tu. Sebab pergerakan haji tahun ini memang betul-betul seperti cara Rasulullah. So macam rugi kat situ kalau kita tak buat ikut haji macam haji Rasulullah SAW. Okey. Dalam bab haji ni, jenis haji itu yang pertama sekali ulama khilaf. Apa yang paling afdal? Dalam mazhab Syafi'i ifrad. Dalam mazhab Ahmad iaitu Hambali iaitu tamattu'. Dalam mazhab Malik kirang. Mazhab Maliki kirang. Jadi persoalannya yang paling afdal ni yang pertama bila kita tengok betul-betul dia lebih kepada keadaan seseorang. Orang tu dia tak mampu ifrad. Contohnya orang tu baru menikah. Dia pula selalu bersama dengan isteri dia. Tiba-tiba dia nak ifrad. Dia mari pula awal. Duduk dalam ihram 45 hari. Mana tahan dia, kesian kat dia. Jadi keadaan-keadaan itu kena tengok dan kita kena faham keadaan-keadaan macam itu. Saya lihat apa yang diarahkan oleh pemerintah itu ada dua. Sama ada arahan itu bersifat sebagai irsyadi ataupun ilzami. Kalau irsyadi maknanya dia nak pimpin, nak pandu, kalau boleh buat macam ni itu lebih afdal. Tapi kalau dia bersifat ilzami, hak tu kena ikutlah. Tapi kalau irsyadi, kalau ada kelonggaran sebagaimana Ustaz tadi sebut, Ustaz Mustafa sebut ni pun, kita gabungkan antara qirang itu, antara haji dan umrah dan kita bayar melalui aplikasi macam itu, bagi saya sebab pergerakan tu jadi sama, tak jadi masalah, dibolehkan. Tetapi tengoklah nada ataupun kita kata amir haji kita tu macam mana maksud dia yang sebenarnya, insya-Allah. Okey, saya rasa sekadar itulah dulu. Last soalan Datuk, boleh Datuk? Okey. Nah, ini sebab begini Datuk, ketika mana 12 Zulhijjah, jadi itu terakhir kali kami berada di, kerana ke Masjidil Haram pun kami ikut waktu-waktu yang ditentukan. Jadi ada adik perempuan saya bertanya, sekiranya seorang wanita itu uzur bermula pada 8 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah dan masih belum bersuci lagi, jadi apa yang dia perlu buat Datuk? Okey, yang ini cukup mudah. Pertama, anda berada di Saudi. Kedua, yang menjadi penaja utama atau yang memberi kebenaran adalah kerajaan Saudi, iaitu bila keadaan macam ini apa-apa, anda boleh bincang dengan mereka. Tanya mereka dan mereka akan ada jawapannya. Sama ada nak panggil sebagaimana Nabi sebut habisah, maknanya sehingga selesai baru buat umrah, buat tawaf dan seumpamanya, ataupun dia ada pandangan-pandangan yang lain. Saya tak naklah sebut pandangan itu dalam muzakarah haji, itu dalam bab yang lain. Tapi sentiasa refer kepada amir haji kita dan ulama yang ada dalam kumpulan itu supaya sebarang tindakan-tindakan kita itu menepati nas dan juga syarak, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Okey. Akhir kalam, saya nak ambil kesempatan pada hari ini nak ucapkan semoga haji anda adalah haji yang mabrur
Cuma oleh kerana depan ni ada 3 orang lelaki, saya nak minta setiap orang baca doa untuk kita semua, pendek-pendek lah seorang-seorang, dan saya akan baca doa yang terakhir sekali. Kita mula dengan Muhammad Uwais bin Muhammad Rosli. Silakan. Doa apa dia tu? Apa-apa doa, sebab doa orang haji mustajab. Bahasa Melayu boleh tak tu? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Masih tak tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau satukanlah hati-hati kami rakyat Malaysia ya Allah. Engkau satukanlah hati-hati kami rakyat Malaysia ya Allah untuk menegakkan agama-Mu di Malaysia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami haji yang mabrur ya Allah. Kurniakanlah kepada kami haji yang mabrur ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami sepanjang perjalanan haji kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ustaz Muhammad Hakim pula baca doa untuk kita. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah perlindungan kepada agung kami, agung Malaysia, pemimpin-pemimpin kami serta rakyat jelata. Lindungilah Malaysia dan hapuskanlah wabak Covid ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Ustaz Mustafa Muaz baca doa untuk kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبادك اللهم إنا أبناء عبادك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاؤك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت ما في الغيب من عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin negara kami ya Allah. Berikanlah kesihatan kepada Raja Agung kami ya Allah. Berikanlah kesihatan kepada raja-raja di negeri yang di Malaysia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pimpinkan, Kau berikanlah hidayah dan berikanlah kekuatan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam memimpin kerajaan di tempoh ini ya Allah. Dan juga menteri-menteri di bawahnya ya Allah. Semoga mereka semuanya sentiasa berada dalam rahmat-Mu, dalam keadaan sejahtera, sihat walafiat dalam memimpin negara kami ini menjadi negara yang berkat, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.